A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada murid tingkatan 3 UM dan 3 USM. Didoakan semoga kamu semua sihat sejahtera dalam menjalani PKP, dapat meneruskan pembelajaran di rumah. Dan hari ini PDPR, Pendidikan Islam kita teruskan dengan tajuk hadis, bidang hadis. Tajuk yang ke-10 iaitu hindari sifat negatif. Okey, kita boleh merujuk ke buku teks, muka surat 69, ataupun boleh rujuk di skrin ni pun boleh juga. Lebih baik rujuk di skrin sebab kita fokus pada tempat yang sama. Okey, kalau pakai phone, kalau kecil bagi dia melentang, bagi dia horizontal. Okey, tajuk kita insya-Allah hindari sifat negatif. Itu. Ivan, siapa Ivan? What happened? Okey, Ivan ada masalah apa tu? Hindari tu maksud kita jauhi, jangan duduk pergi dekat. Tajuk kita hindari, jangan pergi dekat, kita kena jauhi sifat. Bila kata sifat ni maksud kata kualiti tertentu yang ada pada diri seorang. Okey? Sifat-sifat yang negatif. Sifat negatif ni ialah sifat-sifat buruk. Dan nama pun negatif, buruk. Okey? Yang kita perlukan ialah sifat positif. Kalau sifat negatif, kita kena hindari, kita kena jauhi. Jangan duduk pergi dekat. Sebab siapa hak terkena dengan sifat negatif, kehidupannya tak sempurna. Okey? Jadi hadis, bidang ini hadis. Bila sebut kata hadis, kita faham bahawa itu ialah kata-kata daripada sabda daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berpesan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya. Nah, bila Rasulullah yang pesan kat kita supaya kita jauhi sifat-sifat yang negatif. Okey? Mana buktinya? Ini buktinya, kita akan baca hadis dengan betul. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Okey. Siapa Anas bin Malik ni? Ustaz nak kona di bawah tu jap. Bawah tu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan pembantu pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Orang kuat Rasulullah lah, orang yang berdamping dengan baginda Rasulullah. Beliau berkhidmat untuk Rasulullah SAW sejak berumur 10 tahun sehingga Rasulullah wafat. Anas meriwayatkan sebanyak 2,286 hadis Rasulullah. Orang yang sentiasa mendampingi Rasulullah. Di mana Rasulullah ada, di situ dia ada. Di mana Rasulullah menyampaikan ilmu, di situ dia pun ada. Jadi dia banyaklah yang mendengar kata-kata Rasulullah. Anas ni, okey, dia banyak mendengar kata Rasulullah pesan, dia dengar, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Rasulullah pesan benda ni, dia dengar, dia sampai kepada orang lain tu sampaikan kepada orang lain, dan seterusnya sampailah kepada kita hari ini.
Jadi Anas lah, okey, orangnya yang banyak meriwayatkan hadis, iaitu sebanyak berapa? 2286. Okey, apa yang Anas sampaikan pada kita? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, okey, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min azabil qabri. Inilah yang kata-kata yang keluar daripada mulut baginda Rasulullah, yang Rasulullah berpesan kepada kita. Jadi kalau kamu pernah menghafal doa selepas solat, okey, ada dimasukkan hadis ini di dalam doa. Okey. Jadi kita perlu hafal dan kita masukkan dalam doa kita. Kenapa? Kenapa perlu hafal? Sebab inilah doa yang Nabi suruh kita baca untuk mengelakkan sifat-sifat negatif ini. Okey? Kena doa. Pasal apa kena doa? Kan kita nak jauhi sifat negatif ni, kita tak payah buat aje lah sifat-sifat negatif tu. Dah kita tahu apa yang negatif, apa yang positif, kita tak payah buat lah yang negatif tu. Pasal apa nak kena doa? Okey, kena doa sebab Allah yang pegang hati kita. Kita ni nak jadi baik ke, nak jadi jahat ke, nak masuk syurga ke, nak masuk neraka ke, Allah dah tentu dah. Allah dah plan siap dah. Ada dalam ketentuan Allah dah nak jadi apa. Okey? Sebab tu kita nak apa-apa semua kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha, kita kena minta kepada Allah, kita doa kepada Allah, dan selepas tu barulah kita bertawakal kepada Allah. Kita dah belajar lah sebelum ni kan, konsep itu kan. Samalah juga dengan yang ni. Bila Rasulullah pesan kepada kita suruh berdoa, maka kita berdoa. Sekarang kita baca. Allahumma, kamu semua ikut saya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min azabil qabri. Cepat sangatlah pula noh. Tak apalah, saya rasa kamu boleh je. Saya nak dengar 2-3 orang baca. Siapa sukarela nak baca? Tak ada sukarela? Okey. Paksa rela. Nafis. Tadi Nafis tak sound check lagi kan? Okay, Nafis baca hadis. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min azabil qabr. Okay, bagus, lancar. Seorang lagi, perempuan pula. Perempuan nak panggil siapa Nurul Ashikin. Ada Ashikin? Kata saya ada. Saya ada. Okey, Ashikin baca hadis tu yang terpapar di skrin tu. Kita kalau kita nak baca hadis, kita mulakan daripada sanad dia lagi. Iaitu daripada an di pada atas tu. Kalau an Anasin lah. Kalau an Abi Hurairah lah. Kita baca daripada situ lagi. Syikin baca Syikin. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu yaqulu
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min azabil qabri. Bagus kan? Okay? Walaupun baru masuk, tapi begitu lancar sekali, bersemangat. Okey, rasa-rasa kamu lah. Doa ni mustajab tak? Mujarab tak? Rasa-rasa kamu lah kan. Doa ni nak menghindarkan sifat-sifat yang buruk. Kamu rasa dia mustajab tak? Maksud dia efektif tak? Alia Maisara, Ya, kamu rasa doa ni mustajab tak? saya rasa ya. Kenapa kamu InsyaAllah rasa macam tu? mustajab. Okey, sebabnya kenapa? Saya pun tak pasti. Mungkin sebab Rasulullah yang sampaikan. Bukan mungkin lagi. Memang itulah sebabnya. Kita kena yakin doa ni mustajab kerana dia datang daripada Rasulullah. Rasulullah yang anjurkan. Okey? Macam hari ni kan kita nak minta doa, nak bacaan kan, kita pergi cari orang-orang, tok imam ke, tok guru ke, kita minta tolong share sikit doa ke apa ke. Yang ni Nabi Muhammad yang share dengan kita. Why not? Dia sangat mustajab. Maka kamu semua hafal lah. Hafal Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min azabil qabri. Seluruh teks hadis ni adalah merupakan doa. Jadi kita nak tahu apa yang kita nak minta. Kita nak doa tu nak minta apa. Jadi kita kena tahu maksud dia nah. Kita tengok. Baca hadis dengan betul dan fahami maksudnya. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah. Allahumma tu ya Allah. Aku memohon perlindunganmu. Tak apa pakai ni. Google Meet ni tutup tak? Aku memohon perlindunganmu minal ajzi wal kasali, daripada sifat lemah dan malas. Okey. Bila kita kata doa, mesti kita mula dengan ya Allah. Kita seru dulu. Kita panggil dulu. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu. Kita nak memohon perlindungan pada Allah. Ni yang kita doa ni, minta pada Allah ni. Perlindungan apa? Minal ajzi, daripada sifat lemah. Wal kasal, dan malas. Dua sifat yang kita minta berlindung daripada Allah. Yang pertama sifat lemah, yang kedua sifat malas. Wal jubni wal harami, dan sifat pengecut, penakut, wal harami, dan nyanyuk. Inilah 4 sifat yang kita minta kepada Allah, direct kita minta kepada Allah, jauh daripada sifat ni. Kita tak mau sangat. Yang pertama sifat lemah, al-ajz. Yang kedua sifat malas, al-kasal. Yang ketiga sifat pengecut, al-jubn. Dan yang keempat sifat nyanyuk, al-haram. Ini merupakan yang kita nak hindari dan jauhi. Kemudian berdambung lagi, wa a'udzubika, dan aku memohon kepada perlindunganmu juga min fitnatil mahya, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan aku memohon perlindunganmu daripada azab kubur. Jadi banyak yang kita minta kat sini ni. Yang pertama kita minta tadi berlindung daripada 4 sifat tu. Sifat apa?
sifat lemah, sifat malas, sifat pengecut, sifat nyanyuk. Dan kita minta juga kepada Allah, kita tak mau fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Apa maksud fitnah? Tahu fitnah apa dia? Fitnah, kamu jawab macam ni, mesti punya kamu jawab macam ni. Fitnah ialah menuduh seseorang melakukan kejahatan tapi kamu tak ada bukti. Itu fitnah. Kan betul tak? Dia itu fitnah kecil. Fitnah, perkataan fitnah bermaksud dugaan. Cobaan. Dugaan dalam kehidupan. Dugaan dalam kematian. Okey? Macam kita kata macam ni, fitnah ni. Tak baik lelaki yang perempuan duduk dalam keadaan sunyi, tak ada orang, nanti menimbulkan fitnah. Kan? Fitnah tu apa? Bukan fitnah tuduh tanpa bukti tu kan. Fitnah tu maksud kata itulah dugaan. Dugaan tak kalau keadaan macam tu? Oh, dugaan lah. Jadi dalam kehidupan ini banyak dugaan. Okay? Allah duga kita dengan sakit, Allah duga kita dengan susah, Allah duga kita dengan gagal dalam bermacam-macam perkara. Itu merupakan fitnah kehidupan kita. Kita minta berlindung kepada Allah daripada fitnah-fitnah ini. Dan juga fitnah kematian. Fitnah kematian. Mati fitnah tak? Fitnah besar. Tutup je mata, orang kata inna lillah je. Okay? Ingat tidur ke? Ada satu kawan saya Cina, dia kata kat saya, kawan lah, dia kata, ini mati ya, mati ini tidur saja. Dan nanti kata, banyaklah hang punya tidur. Mati cuma perpindahan daripada dunia masuk ke alam sana. Alam akhirat. Okay? Alam akhirat yang pertama kita tempuh itu alam barzakh. Alam yang memisahkan antara sebelah sana dengan sebelah kita. Tak ada seorang pun yang pernah masuk ke alam barzakh sejak pada Adam. Okay? Sampai sekarang. Tak pernah ada seorang pun bila dah masuk alam barzakh, dia akan keluar cerita kat kita. Oh, macam ni. Tak ada. Allah memang tutup. Barzakh maksud kata sempadan. Tutup tu. Jadi kita tahu di mana apa yang berlaku kat sebelah sana. Nabi habaq, Rasulullah habaq. Okay, bila sampai ke sana, okay, kita ni, diri kita yang sebenar ni, yang rasa celik, yang rasa sedar sekarang ni, masuk ke sana, kita akan diberi jasad ukhrawi. Ni jasad duniawi. Okay, bila kita cubit sakit. Hak sakit tu jasad ke roh? Roh kita sakit, bukan jasad. Okay? Buktinya kalau tangan kita kebas, cubit tak sakit. Tak ada roh. Bila roh ada, selesa macam biasa, kita buat kita sakit. Jadi bila di akhirat, bila kita diberi jasad yang lain, jasad ukhrawi, jasad akhirat. Roh mana? Roh hak ni juga, hak ni. Kalau roh ni nama Muhammad Syauqi, di sana nama Muhammad Syauqi juga. Kalau roh ni nama Muhammad Firdaus, di sana Firdaus jugalah. Dengan perasaan yang sama, dengan penglihatan yang sama sekarang. Cuma kita duduk di alam tu. Banyaklah soal kubur, dugaan dalam kubur apa semua. Kita minta fitnah daripada Allah. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan kita minta perlindungan daripada azab kubur. Ada azab dalam kubur. Ada azab. Sebaik sahaja orang meninggalkan kubur kita, tinggal kita kat situ, kita akan didekati oleh dua malaikat. Okay, Munkar, Nakir, untuk bertanya kepada soalan kita. Ingat, walaupun orang baringkan mayat tu dalam lubang tu, jasad dalam liang lahat tu, ingat nak baring supaya tidak, tak ada. Jasad tu memang baring, tapi roh kita akan bangkit. Kalau roh kita orang yang soleh, kita akan berada dalam satu taman dan akan berjumpa dengan orang-orang yang soleh juga. Boleh bersembang. Boleh tanya, mati bila, sakit apa mati. Boleh sembang. Tapi kalau roh tu roh orang yang jahat,
orang yang kafir akan disiksa mulai pada saat itu lagi. Okey. Siksaannya pelbagai lah. Ada yang ular, ada kalajengking, ada di rotan, ada dilibas dengan besi yang besar oleh malaikat. Semua akan berlaku tu. Jadi kita nak minta perlindungan daripada Allah supaya kita tak kena. Jadi boleh faham dah apa dia yang kita minta dalam doa ni. Kita baca lagi sekali nah. Allahumma inni a'udzubika, saya nak baca maksud saja. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu daripada sifat lemah dan malas, daripada sifat pengecut dan nyanyuk, dan aku memohon perlindunganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan aku memohon perlindunganmu daripada azab kubur. Okey, siapa boleh beritahu saya? Okey. Apa permintaan yang kita buat di dalam doa ini? Okey, siapa nak kata? Tak ada? Tak ada sukarela? Okeylah, paksa rela. Aina Syamimi. Kata saya ada. Aina Syamimi. Di mana? Takut kah? Senang je pun. Kita baca tadi tu lah. Okey. Siti Alia. Ada Siti Alia? Ada Ustaz. Apa yang ada dalam doa tu? Kita minta apa? Dalam doa tu kita minta apa? Minta perlindungan. Perlindungan? Minta baju besi ke? Minta apa? Minta perlindungan dari sifat malas, nyanyuk apa tu lah. Malas, nyanyuk, baru dua lagi. Sifat lemah. Okey. Lemah, malas, nyanyuk. Lagi? Pengecut. Pengecut. Okey. Lagi minta apa lagi selain tu? Minta perlindungan daripada apa? Fitnah kehidupan, fitnah dalam hidup, fitnah dalam kematian. Dan juga minta daripada, berlindung daripada azab. Azab apa? Azab kubur. Azab kubur. Okey tu. Seterusnya kita tengok, kita nak fokuskan kepada sifat-sifat yang kita kena jauhi ni. Yang pertama, lemah, malas, pengecut dan nyanyuk. Kita tengok lemah dulu. Okey. Lemah lawannya kuat. Lemah lawannya kuat. Lemah bermaksud meninggalkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Orang yang lemah mungkin ada keinginan untuk melakukan sesuatu kebaikan, namun dia tidak mampu melakukannya. Kenapa? Tak ada kekuatan. Lemah maksud tak ada kekuatan. Okey? Sama ada kekuatan zahir ataupun kekuatan dalaman. Itu kita lemah. Okey? Sama ada lemah zahir ataupun lemah batin. Lemah zahir macam mana? Lemah zahir, nak angkat tangan tak larat. Lemah lah tu. Nak bangkit pun tak larat. Rasa nak bangun pun tak larat. Okey? Nak bangun pergi bekerja. Kalau lapar tu nak bangun pergi buah nasi pun tak larat. Tu kan lemah. Okey? Batin pula macam mana? Contohnya macam ni. Kalau ada perlawanan bola peringkat dunia, World Cup di TV pukul 3 pagi. Ada orang tu, dia mampu bangun. Mampu bangun pukul 3 pagi,
Setengah tak ada rasa apa, bangun elok aja, boleh duduk depan TV tengok bola yang disukainya. Okey. Tapi bila azan subuh, Allahu Akbar, tak mampu bangun. Rasa lemah, tak larat sangat. Pula itu lemah batin. Jadi kita nak minta berlindung ni daripada lemah zahir dan batin. Okey? Zahir pun kita tak mau lemah, batin pun kita tak mau lemah. Contohnya, murid yang tidak mampu membantu guru mengangkat barang kerana sakit, atau murid tingkatan 3 tidak mampu memahami isi pelajaran peringkat universiti. Okey, itu yang lemah. Sama ada kekuatan fizikal kita pun tak ada untuk melakukan sesuatu kerja. Jadi ini kita berlindung. Ada orang kata, takkan tu pun nak minta dengan Allah. Makan tak hang kuat lah. Minum hang kuat lah. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Semua segala perkara serba-serbi kita kena minta dengan Allah. Ada orang makan vitamin hari-hari tapi dia lemah juga. Dia kuat juga. Ada orang yang tak makan apa, makan pun tak cukup tapi kuat. Kan? Itu semua Allah yang beri. Jadi yang pertamanya apa dia tadi? Lemah. Yang kedua malas. Malas. Okey. Malas lawannya rajin. Apa dia malas ni? Malas bermaksud meninggalkan sesuatu yang mampu dilakukannya. Dia mampu buat benda tu tapi dia tak buat. Orang yang malas hanya mempunyai sedikit keinginan atau tidak ada keinginan langsung untuk melakukan kebaikan. Okey. Asal nama benda baik ya, tidak ada berasa nak buat. Tidak ada berasa nak buat. Contohnya, nak join kelas lah. Nak join kelas macam ni pun memerlukan sifat rajin. Orang yang tak ada sifat rajin, dia tak kisahlah buat kelas pi lah apa ke, tak kelapar. Tak join, malas. Itu malas. Malas ni musuh kepada kejayaan. Musuh kepada kejayaan. Orang yang malas takkan berjaya. Okey, orang yang lemah pun takkan berjaya. Jadi kita kena minta kepada Allah supaya Allah remove perasaan malas tu daripada hati kita. Buang jauh-jauh. Okey? Contohnya sini apa? Malas solat, malas puasa, malas menyertai aktiviti kemasyarakatan, malas join kelas dan macam-macam jenis malas lagi. Okey? Jadi kamu, termasuk saya lah, samalah kan. Kita perlu fight rasa malas. Okey? Yang ketiga, pengecut. Pengecut. Ya. Apa dia pengecut? Pengecut lawannya berani. Kalau orang yang pengecut dia tak berani. Kalau yang berani dia tak pengecut. Pengecut ni penakut lah. Okay. Pengecut bermaksud orang yang tidak berani melakukan ataupun menghalang sesuatu situasi. Contohnya tidak menolong orang yang dizalimi dan tidak mencegah kemungkaran. Itu orang yang pengecut. Okay. Kita macam mana? Kita berani ke? Pengecut. Kita berani. Berani dalam hal-hal yang kita suka. Tapi dalam melihat orang yang dizalimi, kita berani tak kita nak bersuara? Berani tak kita nak lawan? Ataupun kita melihat kemungkaran yang berlaku di depan mata kita? Kemungkaran berlaku di depan mata kita. Okay? Berani tak kita nak tegak? Contohnya, adik kita pakai tutup aurat tak sempurna. Kita pengecut ke? Berani. Kawan kita meniru dalam peperiksaan, meniru kerja rumah. Kita pengecut ke berani? Kita perlu kepada sifat berani untuk menegakkan kebaikan. Kalau kita pengecut, kita akan membiarkan kemungkaran berlaku. Betul tak? Betul ya Ivan? Betul. Yang ketiga,
Nyanyuk. Pernah dengar nyanyuk? Pernah dengar? Ada satu penyakit namanya penyakit Alzheimer. Penyakit nyanyuk. Okey. Nyanyuk ialah penyakit yang mengganggu kewarasan fikiran. Okey. Kita kalau dalam keadaan normal seperti ini, kita sedang waras. Fikiran kita akan sedang waras. Tapi ada satu penyakit lagi. Kalau datang penyakit itu, penyakit nyanyuk, hilang kewarasan. Tak boleh berfikir dengan sempurna. Seseorang tu akan menjadi berkelakuan seperti kanak-kanak. Padahal dah tua. Penyakit nyanyuk ni biasanya kena kepada orang tua. Orang tua. Tua macam mana tu? Tua betul lah. Saya ni tak tua lagi, kan? Tua betul lah, macam umur 80 kan, macam tu kan, kalau hidup lagi nyanyuk. Penyakit nyanyuk, kan? Kalau penyakit nyanyuk lah, ada orang tak nyanyuk pun. Macam mantan Perdana Menteri kita Tun Mahathir dah 96 dah, kan umur dia. Dia sihat je, tak nyanyuk pun. Jadi penyakit nyanyuk ni, kalaulah nyanyuk ni berak rata-rata macam budak kecil kan, berkelakuan seperti kanak-kanak bayi, di mana jalan situ berak. Kalau ada orang macam tu dalam rumah kita suka tak? Tak suka kan? Jadi menyusahkan anak cucu. Jadi kita tak maulah penyakit nyanyuk ni, macam mana kita nak buat bagi tak nyanyuk? Banyak baca Al-Quran, makan makanan yang sihat, okey, mengamalkan hidup sihat, bersenam. Orang yang hafal Quran takkan nyanyuk. That's the point. Jadi kamu hafal Quran, InsyaAllah takkan nyanyuk. Macam Tun Mahathir pun dia pernah dalam satu wawancara dengan dia, orang tanya apa rahsia dia, dia cakap dia banyak membaca tafsir Al-Quran. Jadi bila dia banyak membaca, otak dia jalan. Bila otak dia jalan digunakan, dia takkan nyanyuk. Okay, jadi itulah empat sifat yang kita kena jauhi. Okey, nota guru ni apa? Cikgu kena buat apa? Bimbing murid agar menjauhi sifat yang tidak disukai ini yang dinyatakan dalam hadis ni, dan mengamalkan hadis sebagai doa harian secara beradab dan beristiqamah. Saya kena pastikan kamu hafal doa ni dan amalkan dalam kehidupan seharian. Okey? Dan bukan amalkan doa sahaja. Sifat ni pun, 4 sifat ni kita kena jauhi. Sebab tu di sini dia bagi lawan. Lawan. Okey? Apa dia? Lemah lawannya kuat, malas lawannya rajin, pengecut lawannya berani. Jadi sebab kita nak ambil sifat yang betul untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Seterusnya, habis dah? Nak tengok apa pula? Pengajaran hadis. Pengajaran hadis. Pengajaran sebagai umat Islam. Okey. Pengajaran dia mesti tak lari daripada P, I, H. Apa dia? P. P pendahuluan. I isi. H huraian. Okey, ni cara buat huraian. Sebab dalam exam kamu kena tulis pengajaran, cara dia buat macam ni. Sebagai umat Islam, ni pendahuluan. Sorry, saya silap. Mohon saya silap. Okey. Sebagai umat Islam, pendahuluan dia apa mana ni? Kita hendaklah. Itu pendahuluan. Sentiasa berdoa agar dijauhkan daripada sifat-sifat yang tidak disukai. Okey? Itulah. Itu isi. Apa isi dia? Pengajaran ni. Kita hendaklah sentiasa berdoa agar dijauhkan daripada sifat-sifat yang tidak disukai, sifat-sifat negatif. Okey, ini huraian dia. Kerana Rasulullah SAW sendiri turut memohon perlindungan
daripada sifat-sifat tersebut walaupun baginda seorang Nabi. Okey. Pengajaran ni boleh reka sendiri tak bila kita menjawab dalam peperiksaan? Jawapannya memang kena reka sendiri berdasarkan kefahaman kita dalam ayat Quran ataupun hadis itu. Kita tahu ayat tu cerita tentang apa, poin dia apa, hadis tu cerita tentang apa. Secara umum kita tahu ceritanya cerita apa, kita boleh buatlah pengajaran menggunakan kita hendaklah. Boleh kita hendaklah apa? Kalau tajuk sedekah gitu kan, sedekah kunci kejayaan kan, kita hendaklah sentiasa mengamalkan sedekah. Macam tu lebih kurang. Tajuk ni pula kita hendaklah menjauhi sifat-sifat negatif. Boleh juga. Kita ikut dia, mana kita nak larat hafal dia punya. Kita nak baca ni bagi kita faham je. Nanti bila kita duduk dalam exam, kita jawab ikut kita faham. Okay? Cuma format dia kena ikut yang betul. Okay? Formatnya PIH ni pendahuluan kita hendaklah. Yang kedua, pendahuluan dia kita hendaklah juga. Boleh tak nak jawab lain daripada kita hendaklah? Boleh. Kita mestilah. Ibu bapa hendaklah. Ibu bapa wajib. Setiap anggota masyarakat perlu. Macam tu dia punya format dia. Tapi yang paling mudah sekali, kita hendaklah, kita mestilah. Okay. Kita hendaklah apa? Berusaha untuk menjadi orang yang kuat. Kerana seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Mana uraiannya? Kerana ni. Isinya kita hendaklah berusaha untuk menjadi orang yang kuat. Kerana seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Itu huraian dia. Kita tengok pula yang ketiga. Okey, baca Ustaz. Ahzab yang ketiga. Kita hendaklah rajin berusaha meningkatkan kebaikan. Okey. Kita hendaklah rajin berusaha meningkatkan kebaikan untuk berubah daripada Kemunduran. kemunduran kepada kemajuan. Okey, Ahzab, dalam pengajaran ni cuba tentukan yang mana pendahuluan, yang mana isi, yang mana huraian. Isi dia rajin berusaha. Okey, pendahuluan dia ialah kita hendaklah lah kan. Okey, isi dia rajin berusaha. Itu je. Meningkatkan kebaikan. Okey. Lepas tu? Huraian? Rayaan dia berubah daripada kemunduran kepada kemajuan. Ya. Dia isinya rajin berusaha meningkatkan kebaikan. Huraian dia bermula daripada untuk berubah daripada kemunduran kepada kemajuan. Okey, bagus Ahzab. Kemudian nak panggil orang lain pula. Ada sukarela tak? Okey. Sofia. Baca yang seterusnya tu, yang keempat. Kita hendaklah berani dalam segala perkara kebaikan kerana sifat ini sifat para wali Allah SWT. Okey. Cuba tentukan mana pendahuluan, mana isi, mana huraian. Pendahuluan dia kita hendaklah berani. Tak, kita hendaklah sahaja. Okey, kita hendaklah. Isi berani
dalam segala perkara kebaikan. Okey. Lepas tu, yang last tu Huraian. Ryan Bermula is dengan sifat ini sifat para wali Allah SWT. dia bermula dari mana tu? Kerana. Betul. Kerana. Okey, bagus Sofia. Okey, terima kasih. Terusnya yang kelima. Firdaus boleh? Firdaus. Ada Firdaus? Ya, boleh Ustaz. Okey, cuba baca. Kita hendaklah mengamalkan gaya hidup sihat dan memperbaik amal ibadah memperbanyak amal ibadah agar dapat mengelakkan diri daripada sifat nyanyuk. Ya. Okey, mana pendahuluan, isi dan huraian? Kita hendaklah Kita hendaklah ni apa dia? Pendahuluan. Kemudian isi? mengamalkan gaya hidup sihat dan memperbanyak amal ibadah. Okey. Huraian? Agar dapat mengelakkan diri daripada sifat nyanyuk. Okey, jadi huraian bermula daripada agar. Okey, betul Firdaus. Bagus. Okey, jadi selepas ni saya akan bagi latihan kan? Latihan. Dalam soalan latihan tu ada pengajaran. Saya nak minta kamu buat pengajaran yang bukan daripada 5 pengajaran buku teks ni. Boleh? Okey, mesti boleh. Jadi, habis dah lah. Pengajarannya kepada kita, macam itulah kita kena mengamalkan sifat ini. Macam mana caranya? Yang pertama, hafal doa ni dan amalkan dalam kehidupan seharian. Okey? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min azabil qabri. Okey, dalam buku teks tu di bahagian ni. Sebelah pengajaran tu ada lagi satu amalan. Amalan kata macam mana? Hak ni lah yang kita nak amalkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Okey? Panjang. Saya percaya kamu takkan hafal. Kamu ambil yang ni sahaja. Yang ni sahaja. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami. Okey, kamu baca yang tu. Okey, selepas solat, bangun daripada tidur. Okey. Nak memulakan hari yang baru. Okey, nak berjalan pergi ke sekolah, nantilah buat sekolah nanti. Okey, saya rasa setakat itu je. Lepas ni kita akan jumpa pula pada hari Isnin depan. Okey. Saya akan bagi latihan PBD nah. Selepas ni. Dan saya nak minta kamu tulis nota dalam buku. Tulis tajuk, hindari sifat negatif. Okey. Tarikh. Ini apa bulan 18 hari bulan 8 2021. Tarikh hari ini tajuk hindari sifat negatif. Tuliskan teks hadis. Kemudian maksud bukan buat macam ni buat sekali seketui tu buat dalam bentuk perenggan. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada sifat lemah dan malas macam tu. Buat dalam bentuk perenggan macam tu dalam tulisan Rumi.
Bukan Jawi. Ni dalam buku teks Jawi. Kemudian sifat malas tulis ni. Lemah, malas, pengecut dan nyanyuk. Ni kamu buat. Kamu buat dalam bentuk tu pun tak apa. Dalam bentuk minda, kata minda. Itu je. Okay. Okay, saya stop sharing. Okay. Saya nak sebut lagi sekali sebelum kita stop kehadiran hari ini. Adeline Syafiqah, Aina Syamimi, Aisyah, Amirah Harizal, Daniel Aiman Syafiq, Firdaus Ivan Mikael, Nafis Alia Maisara, Azza Syifa, Auni Safia, Sofia, Ain Alisha, Ashikin, Awatif, dan Siti Alia. Okey semua, kita jumpa di WhatsApp pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Stop.